Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Dr. Masita binti Muhammad Radzi dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Nur Hisham bin Abdul Sadah memegang kad matriks bernombor BA19161118. Hari ini saya akan membentangkan tentang My Local State Sabah 2019, iaitu tentang sosioekonomi Lahad Datu. Bagi pengisian pembentangan saya terdapat 4. Yang pertama ialah latar belakang, yang kedua ialah indikator sosial, yang ketiga ialah indikator ekonomi, dan yang keempat ialah kesimpulan. Yang pertama ialah latar belakang Lahad Datu. Lokasi daerah Lahad Datu terletak di tenggara Sabah dan bersempadan dengan daerah Kinabatangan di sebelah timur laut. Terdapat pelbagai penduduk di daerah Lahad Datu, dan antara yang terkenal dengan suku kaum seperti suku kaum Idahan, Dusun Supan, Dusun Bagahak, Suluk, Bajau, Cina, Kokos, Iranun, Bugis, Kadazan Dusun, Timur, Tidong, Jawa, Sungai, dan Cagayan. Lahad Datu mempunyai sejarah, di mana perkataan Lahad Datu berasal dari bahasa Bajau, yaitu Lahad bererti tempat dan Datuk pula membawa maksud orang-orang kenamaan pada zaman dahulu. Kita beralih kepada sepintas lalu sosioekonomi. Bagi kependudukan pula, terdapat 60% adalah warga negara dan 39% adalah bukan warga negara. Bagi sektor keselamatan awam, terdapat 6 balai polis dan 1 balai bomba. Sektor ekonomi, sektor utama dari segi ekonomi di Lahad Datu ialah sektor pertanian merupakan sektor utama. Dan sektor yang kedua ialah sektor perikanan, iaitu hasil laut seperti ikan, udang harimau dan kertas, ketam bakau atau ketam kasturi dan rumpai laut juga merupakan salah satu sumber ekonomi di daerah ini. Bagi pendapatan isi rumah kasar pula, pendengahannya ialah sebanyak RM4.186 dan purata daripada pendapatan isi rumah secara kasar ialah RM5.681. Kita beralih kepada isi utama pembentangan saya, iaitu indikator sosial, di mana saya mengambil fokus terhadap internet dan media sosial. Terdapat banyak indikator sosial di dalam MyState Sabah pada tahun 2019, tapi saya ingin memfokuskan kepada internet dan media sosial bagi bahagian indikator sosial. Dapat kita lihat peratus isi rumah yang memiliki peralatan dan perkhidmatan telekomunikasi. Palang melintang merujuk kepada tahun dan palang menegak merujuk kepada peratus. Bar biru menunjukkan kepada langganan internet dan bar berwarna oranye merujuk kepada telefon bimbit dan garisan kelabu merujuk kepada langganan TV berbayar. Dapat kita lihat di sini pada tahun 2014 bagi langganan internet, peningkatan drastik bagi langganan internet dari tahun 2014 hingga 2016 sebanyak 60,7%. Dan yang kedua, kita dapat lihat kebanyakan isi rumah mempunyai telefon bimbit bermula pada 98% dan menurun sedikit kepada 94% pada tahun 2016. Akan tetapi, peningkatan mula berlaku pada tahun 2019 dengan sebanyak 99,8%, hampir mencercah 100%. Dan yang ketiga, kita dapat lihat ialah langganan internet TV berbayar turut mengalami penurunan dan peningkatan, sama seperti telefon bimbit. Bermula sebanyak 77% pada tahun 2014 dan menurun kepada 72% dan meningkat dengan signifikan kepada 80%. Daripada statistik ini, kita dapat lihat bahawa masyarakat atau penduduk Lahad Datu telah mengalami pemodenan, di mana kita dapat lihat langganan internet, telefon bimbit dan langganan TV berbayar telah meningkat daripada tahun kepada tahun, dari tahun 2014 hingga 2016. Walaupun ada penurunan sedikit, tapi pada tahun 2019 ia lebih meningkat berbanding penurunan. Kita beralih kepada indikator ekonomi, iaitu pembuatan. Bilangan pertumbuhan pada tahun 2015 di daerah Lahad Datu sebanyak 143.
Nilai pelaburan projek pembuatan yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri Sabah dari tahun 2017 hingga 2019 meningkat secara signifikan. Kita dapat lihat pelaburan domestik pada tahun 2017 sebanyak 4 juta dan meningkat secara drastik pada tahun 2019 kepada 7 juta 726 juta. Dan pelaburan asing kita tidak dapat melihat statistik pada tahun 2017, namun pada tahun 2019 bilangan pelaburan projek pembuatan yang diluluskan ialah sebanyak 138 juta. So dari sini kita dapat lihat bahwa sektor ekonomi di Lahad Datu semakin meningkat. Hal ini akan menyebabkan proses pemodenan di Lahad Datu juga akan turut meningkat. Kita beralih kepada nilai pelaburan projek pembuatan yang diluluskan mengikut industri. Bagi produk plastik, pelaburan domestik dan pelaburan asing secara total atau jumlah pada tahun 2017 ialah sebanyak 6.693, meningkat kepada 23.896 pada tahun 2019. Bagi produk mineral dan bukan logam, jumlah dan total pada tahun 2017 adalah sebanyak 643.000 dan pada tahun 2018 menurun kepada 69.753 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2019 di mana kita dapat lihat nilainya adalah 2.575.000. Bagi produk logam asas pula, jumlah secara keseluruhan ialah 1.299 pada tahun 2017, meningkat secara signifikan sebanyak 54.500 pada tahun 2018 dan kita tidak dapat statistik atau kajian tentang produk logam asas secara total pada tahun 2019. Melalui statistik indikator sosial dan indikator ekonomi, kita dapat lihat bahawa di mana daerah Lahad Datu telah semakin moden, dan di sini saya ingin kaitkan dengan teori modernisasi. Yang pertama, apa itu modernisasi? Modernisasi ialah penekanan pandangan optimis pada masa depan, khususnya proses pembangunan ekonomi dan perubahan sosial masyarakat atau negara, di mana teori ini adalah selepas Perang Dunia Kedua. Menurut Ingkeles, penerimaan nilai-nilai moden dapat menghasilkan perancangan institusi moden. Menurut David McClellan pula, jatuh bangunnya sesebuah tamadun itu bergantung kepada nilai individu yang diterapkan oleh majoriti masyarakatnya. Seperti yang kita tahu bahwa Ingkeles merupakan salah satu tokoh modernisasi di mana dia telah merangka proses pemodenan menurut Ingkeles dan Smith pada tahun 1974. Step yang pertama ialah memodernkan institusi, di mana institusi merujuk kepada sekolah, dan step yang kedua ialah nilai-nilai moden, iaitu rasa atau kerohanian yang membawa kepada arah kemodenan. Dan step yang ketiga ialah tingkah laku moden, di mana kita dapat lihat bahawa tingkah laku moden ini seperti cara berpakaian, cara bekerja dan sebagainya. Dan step yang keempat ialah masyarakat moden, di mana nilai dan tingkah laku moden akan melahirkan masyarakat moden. Dan masyarakat moden ini akan menghasilkan sektor ekonomi yang baik. Mengapa saya kaitkan teori pemodenan ini dengan my state atau pembentangan saya hari ini? Kerana sektor ekonomi di Lahad Datu telah semakin berkembang, di mana kita dapat lihat statistik banyak pelabur asing yang telah melabur kepada sektor ekonomi Lahad Datu. Dan yang kedua ialah peratusan isi rumah yang semakin meningkat, di mana kita dapat lihat di statistik MyState Lahad Datu pada tahun 2019 ini, kebanyakan penduduk di Lahad Datu telah mempunyai rumah sendiri sebanyak 90% dan meningkat sehingga tahun 2019. Dan penyewaan rumah di Lahad Datu semakin meningkat, turut semakin meningkat. Di sini kita dapat lihat bahawa
kualiti hidup di Lahad Datu telah semakin meningkat dan banyak pembangunan yang telah dilakukan, menjadikan penduduk mempunyai tempat tinggal. Yang ketiga ialah penggunaan teknologi seperti telefon bimbit semakin meningkat. Seperti yang kita tahu, zaman semakin moden dan kebanyakan daripada kita tidak mahu ketinggalan. Dan kebanyakan juga penduduk Lahad Datu telah banyak berhijrah ke kota Kinabalu. Ini menyebabkan pemodenan seperti telefon bimbit turut mengesankan kepada penduduk Lahad Datu. Yang ketiga ialah gaya hidup yang semakin moden. Kita dapat lihat secara logiknya, kawasan Lahad Datu, daerah Lahad Datu merupakan sebuah daerah yang boleh dikatakan sebagai daerah kampung. Kerana kebanyakan daripada penduduk di Datu telah berhijrah ke kota Kinabalu, dan ini menyebabkan apabila mereka balik semula ke Lahad Datu, tingkah laku atau nilai-nilai pemodenan akan turut dibawa ke kampung halaman mereka semula. So, ini menyebabkan gaya hidup yang semakin moden telah berlaku di Lahad Datu. Kesimpulannya dari segi sosial ialah pembangunan yang pesat telah berlaku di daerah Lahad Datu, dan yang kedua ialah kebanyakan daripada penduduk Lahad Datu adalah berpendidikan, dan ketiga ialah gaya hidup moden yang telah diterapkan oleh masyarakat atau penduduk Lahad Datu. Dari segi ekonomi pula, pelaburan semakin meningkat, di mana kita dapat lihat banyak pelaburan asing, pelabur-pelabur asing atau pelabur lokal telah melabur kepada sektor ekonomi di Lahad Datu. Dan yang kedua ialah hasil sektor ekonomi melonjak naik secara drastik. Dan ketiga, pemodenan Lahad Datu telah menarik minat banyak pelabur asing untuk melabur kepada sektor ekonomi di negara kita. Sekian, terima kasih.